الحمد لله القائل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita mendapat rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Mimbar Jumat pada hari ini akan membicarakan khutbah bertajuk Haji itu apa? Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berwukuf pada hari Arafah ada rukun haji yang mesti ditunaikan. Hadis dari Abdul Rahman bin Ya'mar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajju Arafah." Haji itu adalah Arafah. Muslimin yang dirahmati Allah, hari Arafah pada 9 Zulhijjah setiap tahun merupakan hari yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan rahmat dan barakah. Diperkenankan segala doa. Oleh itu mereka yang berada di sana disunatkan untuk perbanyakkan zikir seperti takbir, tasbih, tahlil dan baca Quran, beristighfar serta berdoa dengan penuh rasa pengabdian dan keinsafan. Menurut para ulama, wukuf di padang Arafah mengandungi berbagai-bagai hikmah. Antaranya, yang pertama, menghayati persaudaraan seagama. Kedatangan para jemaah ke padang Arafah dengan pakaian ihram seluar putih bukan saja melambangkan kebersihan jiwa, tetapi menunjukkan persaudaraan sejati umat Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelekat itu. Lebih-lebih manusia adalah keturunan yang sama, yaitu daripada Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Asal permulaan manusia di muka bumi ini. Oleh itu, betapa perlunya manusia menjalin hubungan baik dengan saudara-saudara mereka. Yang kedua, menyadari pentingnya perpaduan. Perhimpunan di padang Arafah merupakan perhimpunan tahunan terbesar umat manusia di muka bumi ini. Mereka berjumpa, berkenalan dan dapat berbincang. Mereka tambah meyakini betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk bernama manusia seluruh penduduk bumi yang berbeza warna kulit. Mereka hormat menghormati tanpa mengenal pangkat dan kedudukan, tanpa mengenal paham politik, tanpa mengenal kaya ataupun miskin. Semuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala yang satu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shadaqallahu azim. Yang bermaksud, dan pegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, ini agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai.
Yang ketiga, menginsafi tentang kematian. Memakai pakaian ihram serap putih yang tidak berjahit seolah-olah mengingatkan kita kepada kain kafan yang akan membaluti tubuh kita ketika nyawa dipisahkan daripada jasad. Walaupun kita memiliki pakaian yang berbagai jenama yang bernilai, tetapi kain putih juga sebagai kain kafan membaluti tubuh kita. Demikian juga kedudukan khemah-khemah dengan keluasan kawasan yang amat terhad, berfungsi tempat penginapan, bilik mandi, tandas dan pergerakan yang terhad mengingatkan kita bahawa suatu ketika nanti kita akan berhijrah ke alam barzakh yang sempit dan ruang yang lebih terhad. Yang keempat, mengingati perhimpunan di padang mahsyar. Perhimpunan pada hari Arafah mengingatkan kita kepada perhimpunan besar pada hari akhirat. Apabila terlaku kiamat, padang Arafah yang terbuka luas dan terdedah kepada kepanasan cahaya matahari menggambarkan seolah-olah kita berada di padang mahsyar pada hari kiamat nanti. Di sana tiada kemah, tiada tempat berlindung, tiada penghawa dingin. Setiap individu bergantung kepada amal solehnya semasa hidup di dunia. Ketika itu mereka hanya mengharapkan rahmat dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar amalannya diterima, dosanya diampun, terlepas daripada azab siksaan api neraka dan dimasukkan ke syurga. Justru Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semasa di dunia supaya menyediakan sebanyak-banyak amal soleh sebagai bekalan bagi menghadapi hari akhirat kelak, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hashr ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Sadaqallahu azim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengerjakan suruhan dan meninggalkan segala larangannya, dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhati apa yang dia telah sediakan dari amal-amalannya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Umat Islam tidak berada di padang Arafah, disunahkan berpuasa pada 9 Zulhijjah yang dikenali dengan sebagai puasa sunat Arafah. Kelebihannya sangatlah besar, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Qatadah, "Siyamu yaumi Arafah inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanah allati qablahu wa as-sanata allati ba'dahu." Shadaqa Rasulullah. Yang bermaksud berpuasa pada hari Arafah itu aku kirakan atas Allah bahawa mengkifarah atau menghapuskan akan dosa tahun yang dahulunya dan dosa tahun yang kemudiannya. Riwayat Tirmidzi. Oleh itu marilah kita sama-sama mengambil kesempatan berpuasa sunat Arafah pada hari esok sempena 9 Zulhijjah. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, sukacita diingatkan kepada saudara-saudara sekalian, janganlah ada dalam kalangan kita yang ketinggalan mendaftarkan diri sebagai bakal haji pada masa akan datang, supaya kita mendapat giliran menunaikan fardu haji apabila sampai masanya. Hadis daripada Abu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'ajjalu ila al-haji ya'ni al-fariidah, fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu." Shadaqa Rasulullah. Yang bermaksud, bersegeralah kamu menunaikan fardu haji, kerana seseorang itu tidak tahu apa yang akan berlaku ke atasnya di nanti. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, bagi mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita menghayati saranan-saranan berikut. Yang pertama, umat Islam adalah sentiasa berusaha untuk melepasi tahap istita'ah yang diputuskan oleh syarak melalui ketetapan pemerintahan untuk menunaikan haji. Yang kedua, wukuf di padang Arafah adalah aspirasi kepatuhan kepada Allah dan perpaduan umat Islam yang perlu berterusan sepanjang zaman, walau di mana dan dalam keadaan apa sekalipun. Umat Islam yang tidak menunaikan haji
dan atur serta menghayati gerakan-gerakan ibadah yang dilakukan oleh bakal-bakal tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha inda al-mash'aril haram wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi lamin ad-dallin. Sadaqallahu Al-Baqarah 198. Yang bermaksud tidak ada dosa bagi kamu untuk mencari kurnia rezeki hasil perniagaan dari Tuhan. Maka apabila kamu telah menolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditujukan kepada kamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.